أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را. Hanya Allah saja yang tahu maksudnya. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat. Ayatun satu ayat, ayatun ayat-ayat. Alkitab yakni Al-Quran, Al-Mubin yang jelas. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Allah yakni kitab yang jelas. Maksudnya Al-Quran lah yang boleh menjelaskan, yang boleh menampakkan mana yang hak, mana yang batil. Itu kelebihan Al-Quran. Ini ayat yang saya nak tekankan hari ini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna, sesungguhnya kami. Anzalnahu, anzala, kami telah menurunkan. Hu, dia, yakni Quran. Arabiyya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Arabiyya, di dalam bahasa Arab. Kenapa? La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu, yakni cerita pada masa tu Nabi Muhammad SAW dengan penduduk-penduduk di Mekah, ta'qilun, menggunakan akal untuk memahami makna-maknanya. Jadi ayat ini memberikan penekanan tentang kenapa Allah memilih Al-Quran itu di dalam bahasa Arab, supaya manusia itu menggunakan akal. Dan Allah juga menceritakan hanya Al-Quranlah sahaja yang boleh menjelaskan perjalanan, menjadikan panduan hidup manusia di atas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini di dalam permulaan surah Yusuf, Allah membuat penegasan tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran itu, sebagaimana yang kita semua tahu, ia adalah merupakan pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Rasulullah tinggalkan kepada kita benda yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah telah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu kepada umatnya pada zaman itu. Dan Allah kata Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Yang menjadi kemusykilannya di sini, Al-Quran itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertuturkan dalam bahasa Rasulullah, iaitu bahasa Arab. Kalau kita balik kepada hari ini, manusia sangat terkesima dengan teknologi moden, yang mana teknologi moden itu adalah dalam bahasa Inggeris. Manusia sanggup mempelajari bahasa Inggeris
sanggup mendalami bahasa Inggeris, sanggup menghayati bahasa Inggeris dan mempertuturkannya bersama dengan anak-anaknya kerana ingin menguasai dunia moden. Berbagai kelas tuition, berbagai aktiviti dilaksanakan untuk mereka dan keluarga memartabatkan bahasa Inggeris. Matlamatnya dunia. Tapi kalau pusaka yang Rasulullah tinggal sengaja dibuat oleh Allah dalam bahasa Arab, bangsa yang pada masa itu dipilih oleh Allah untuk dilantik Rasul bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Nasrani, tetapi bangsa yang dipilih oleh Allah daripada umat Nabi, yang daripada manusia pada masa itu adalah Bani Quraisy, iaitu daripada bangsa Arab. Lalu dalam dunia akhir zaman ini, berbagai bangsa telah bangun, dan bangsa yang gah di akhir zaman ini ialah bangsa Nasrani, bangsa Yahudi. Lalu di mana bangsa Arab? Siapa yang akan memartabatkan bangsa Arab? Maka disitulah Allah Ta'ala nak jadikan Al-Quran. Kalau dulu Rasulullah didatangkan daripada bangsa Arab dan Al-Quran pedoman hidup di dalam bahasa Arab, maka sehingga hari ini pun walaupun tak ada Rasulullah, bahasa Arab wajib dimartabatkan. Kenapa? Kerana dia adalah merupakan pedoman hidup. Kerana dialah yang boleh membezakan antara hak dan batil. Walaupun ia diterjemahkan, ternyata dia bukan semudah yang kita jangka. Terjemahan harfian, kalimah bil kalimah, ataupun terjemahan dalam cara huraian sebagaimanapun, tak sama kalau kita baca sendiri dalam bahasa Arab. Lalu Allah kata, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan kamu menggunakan akal kamu untuk memahami. Banyak kelebihan dan banyak sangat barakah kalau kita menghayati bahasa ini. Dalam dunia akhir zaman ini, manusia sedang berjalan meninggalkan Al-Quran dan cuba meluputkan bahasa Al-Quran dan menjadikan ia sebagai bahasa yang lekeh, bahasa yang tidak up to date, bahasa yang slow, bahasa yang tak grand dan tak rasa kehebatan bahasa Arab. ماذا أريد أن أقول لكم جميعا وأقول إلى نفسي وأبنائي وذرياتي إن هذه اللغة هي لغة الله، إن هذه اللغة هي لغة رسول الله، إن هذه اللغة هي لغة القرآن ودستورنا، وهذه اللغة لغة في القبر، لغة الملائكة، لغة في المحشر، لغة في الجنة. وما أغلى هذه اللغة. Sangat indah bahasa ini. Bahasa orang yang sangat kita sayang daripada manusia, iaitu Rasulullah. Bahasa penghulu kita. Dan ia juga adalah bahasa pencipta kita. Dan dia adalah bahasa yang akan digunakan di dalam kubur, di yaumul hisab. Bahasa yang akan digunakan di dalam syurga. So, apa benda lagi yang menyebabkan kita cari masalah? Tak boleh lagi kah kita fikir dengan akal kita bahawa kita wajib mempelajari bahasa ini? Dan kepada orang-orang yang diberi kelebihan memahami bahasa Allah, bangunlah. Bangunlah.
sebelum Allah tarik ayat-ayat Al-Quran daripada kitab itu satu persatu. Mudah-mudahan kita jadi hambanya yang berfikir dan gunakan akal yang waras untuk memahami, mendalami perintah Allah dalam bahasa Allah. Renungkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud. Ayat. Hari ini kita nak lihat ayat yang ke-114 daripada surah Hud. Firman Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah apa dekat sini? Wa aqimis solah. Dirikanlah solat. Tarafain nahar wa zulfa. Masa mana dirikan semayang itu di penghujung pagi dan petang, siang iaitu subuh, zuhur, asar, wa zulfa dan beberapa bahagian permulaan, minal laili daripada malam iaitu maghrib dan isyak 5 waktu. Jadi bila Allah sentuh sembahyang 5 waktu, kenapa kena sembahyang 5 waktu tu? Innal hasanat yudhhibna sayyiat. Sesungguhnya di sini ayat penekanan, ayat sumpah Allah. Allah kata al hasanat yudhhibna as-sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita buat dalam solat 5 waktu itu, yudhhibna akan buat lari, akan buat pergi, akan buat hilang, akan buat hapus as-sayyiat, keburukan-keburukan. Tapi dosa-dosa kecil saja Allah Ta'ala hilangkan dengan kita melakukan solat. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu adalah nasihat atau peringatan bagi orang yang selalu mengingat. Jadi orang yang ambil peringatan, sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kemungkaran. Sebab apa? Al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita buat dalam solat akan boleh menghapuskan as-sayyiat, kejahatan-kejahatan. Masya Allah. Pusaka kedua yang Rasulullah tinggal kepada kita sebelum wafat adalah ya ummati solah. Salat 5 waktu. Di dalam solat ada Al-Quran. Di dalam solat ada doa. Di dalam solat ada tawakal. Di dalam solat ada reda. Di dalam solat ada ikhlas. Di dalam solat ada sabar. Di dalam solat ada jaga waktu. Di dalam solat ada pahala zikir. Di dalam solat ada ingat Allah, ingat Rasulullah. Di dalam solat ada niat bertaubat. Ada kata-kata yang kita doa untuk bertaubat. Di dalam solat ada sumpah. Di dalam solat ada janji. Di dalam solat ada puji. Di dalam solat ada khusyuk, ada tawaddu'. Semua sifat-sifat terpuji ada pada solat. Di dalam solat ada muhasabah. Di dalam solat ada semua bentuk indah seorang insan. Satu zon selesa yang kita jauhkan diri kita daripada dunia yang kita ada hanya telekong dan sejadah. Dengan Al-Quran yang ada di dada kita, dengan hati kita yang penuh suci menghadap Allah, maka kita menuju perjalanan kepada Sidratul Muntaha Allah. Dengan bacaan Al-Fatihah yang akan membuka 7 petala langit dan bumi, kita menghadap Sang Pencipta. Pada masa itu, satu kedudukan penghambaan yang sangat tinggi dengan perbuatan kita meletakkan kepala kita
ke sejadah. Dalam bentuk rukuk, angkat tangan, perjanjian kiri kanan, sujud ke lantai adalah merupakan pengabdian kita dalam bentuk perbuatan. Dan kita juga mengabdikan diri kita kepada Allah dalam bentuk kata-kata. Rabbighfirli warhamni. Dan kita puji Allah, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Dengan kata-kata. Selain daripada itu, Allah nak kita bawa dalam solat kita satu perasaan khusyuk. Satu perasaan tidak ada yang lebih tinggi dalam hati kita ini dan rasa penghinaan bahawa akulah manusia yang paling hina di atas dunia ini. Tapi dalam diri juga kena ada satu perasaan harap. Biar Allah terima ibadat kita. Jadi, gabungan di antara Al-Quran, solat dan doa inilah yang membawa kita berada dalam satu zon yang amat tinggi. Pengertian khusyuk dan tawaddu'. Itu yang dikatakan al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Bukan senang nak tepat masa. Bukan senang. Dan diperintahkan lagi kepada kita silaturahim. Pergi ke masjid. Tepat waktu. Buang segala dunia yang sedang kita hadap. Menghadap Allah. Satu-satunya pencipta. Dan bersama-sama dengan tim. Yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipercayai. Yang alim, yang berakal. Yang pandai baca Quran. Yang suaranya sedap. Yang tahu hukum hakam. Lalu kita rukuk dan tunduk dan sujud sama-sama. Bersama dengan tim. Takutlah kita solat seorang-seorang tu. Kita diperdaya oleh syaitan. Lalu dia nak kita bawa diri kita. Anak-anak kita berada dalam satu tim. Tim. Majmu'ah. Lalu kita sama-sama ingat mengingati. Apapun masalah yang kita hadapi, bawa dalam doa kita, bawa dalam rukuk kita, bawa dalam sujud kita dan aminkan. Tim malaikat, tim jin Islam masuk dalam tim tersebut. Itulah hebatnya solat. Tapi tak mampu nak buang dosa-dosa besar. Kita kena minta maaf dengan manusia atas dosa-dosa kita. Dosa kita dengan suami, dosa kita dengan emak, dosa kita dengan ayah. Itu tak settle. Itu kena selesaikan balik selepas solat. Sebab dalam hidup kita ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kita tak maafkan kesalahan orang, dalam keadaan kita menghadap Allah, maka tak sempurna perjalanan kita kepada Allah. Setelah selesai 5 kali sehari, kita tambah lagi dengan solat-solat sunat untuk menampung kekurangan kita. Jadi, ada tak benda yang lebih berharga selain daripada solat dan Al-Quran? Tak ada kan? Jadi saya nasihatkan diri saya agar kita dirikan sembahyang. Wa aqim. Dirikan sembahyang ni adalah satu perbuatan yang dia tak kata tunaikan solat. Dirikan. Faham betul-betul. Mudah-mudahan Allah jadikan kita berakal. Solat 10 tahun, solat 20 tahun, solat 30 tahun, solat 40 tahun, solat 50 tahun. Takkan tak nak menghayati lagi bahasa Allah. Bahasa solat, bahasa Quran. Carilah jalan untuk kita faham bahasa Allah. Itu bahasa kita.
Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh di pembaringan. Dan lagu tu amat menyayat hati. Tak ada apa lagi yang akan kita bawa dengan diri kita. Solat kita lah akan teman kita dalam kubur. Dan Al-Quran itulah yang akan menjadi cahaya yang menerangi hidup kita di alam yang seterusnya.